Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Zainatu binti Raja Yusof dari Pusat Pembelajaran UUM Kuantan. Hari ini ingin membentangkan tentang teori pembelajaran untuk subjek HDBS 1403 Amalan Berkesan dalam Pendidikan Kanak-kanak. Pengenalan kepada teori pembelajaran adalah ia penting untuk membentuk strategi pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dalam kalangan pelajar. Pembelajaran dan pengajaran yang melibatkan dengan teori pembelajaran untuk menghadapi pelbagai cabaran dan gaya pembelajaran pelajar di era globalisasi ini. Kita sebagai pendidik harus mengetahui lebih mendalam mengenai kepelbagaian yang digunakan bagi memahami gaya kognitif dan pembelajaran setiap pelajar. Salah satu teori pembelajaran ialah teori pembelajaran kognitif, iaitu ia berkaitan dengan proses tingkah laku seseorang pelajar itu melalui pembelajaran mereka, pemahaman dan pengetahuannya. Teori perkembangan kognitif yang diasaskan oleh Jean Piaget menerangkan bahawa manusia maju melalui 4 peringkat perkembangan. Beliau juga menerangkan kanak-kanak itu berkembang apabila mereka Jean Piaget menerangkan bahawa kanak-kanak itu berkembang apabila mereka berinteraksi dengan persekitarannya dan dia akan sentiasa berubah untuk dia menyimpan maklumat baru. Dan seterusnya ialah pergi ke biodata Jean Piaget. Jean Piaget ini dilahirkan di Neuchâtel, Switzerland pada 9 Ogos tahun 1896. Beliau adalah seorang ahli biologi yang terlatih. Beliau mendapat PhD semasa beliau berumur 22 tahun. Beliau mula meminati psikologi apabila terpilih menjadi pengarah makmal psikologi di Universiti Geneva. Beliau dilantik sebagai ketua Swiss Society for Psychologists. Beliau meninggal dunia pada 16 September 1980 di Geneva, Switzerland yang pada ketika itu beliau berusia 84 tahun. Seterusnya kita pergi kepada teori perkembangan kognitif. Menurut Jean Piaget, proses pemikiran kita berubah secara menyeluruh bermula selepas lahir sehinggalah kita mencapai ke tahap kematangan. Maksudnya daripada kita baby lagi, kita mempunyai peringkat kebolehan cara kita berfikir daripada baby kepada kanak-kanak, kepada remaja, terusnya kepada tua sampailah kita meninggal dunia. Seterusnya ialah setiap individu akan sentiasa mencuba untuk memahami dan mengadaptasi perubahan-perubahan yang berlaku di persekitaran mereka. Seterusnya implikasi konsep teori kognitif Jean Piaget. Dia ada 4 konsep. Yang pertama adalah skema dan yang kedua adalah adaptasi. Yang ketiga akomodasi dan yang keempat adalah asimilasi. Kita pergi kepada yang pertama iaitu skema. Skema ini adalah proses mengorganisasi dan merespon pengalaman dari tindakan, perilaku, pemikiran dan strategi yang memberi rangka pemikiran dalam menghadapi pelbagai jenis situasi. Ia menentukan seseorang itu bertindak balas dengan persekitarannya. Yang kedua adalah adaptasi. Adaptasi ini merupakan satu keadaan di mana dia wujud keseimbangan di antara akomodasi dan asimilasi untuk disesuaikan dengan persekitaran. Adaptasi ini wujud apabila kanak-kanak ini mempunyai kecenderungan untuk mencipta hubungan dengan apa yang dia pelajari dengan kehendak persekitarannya. Yang seterusnya adalah konsep akomodasi. Akomodasi ini proses di mana struktur kognitif mengalami perubahan.
Dia berfungsi apabila skema ini tidak dapat menyesuaikan persekitaran baru yang belum lagi berada dalam perolehan kanak-kanak. Okey, dia akumulasi ini berlaku apabila skema tadi itu belum lagi kanak-kanak itu perolehi, belum lagi kanak-kanak itu kuasai. Jadi akumulasi ini berfungsi untuk dia membantu kanak-kanak itu mengalami sesuatu perubahan dalam persekitarannya. Okey, yang terakhir sekali adalah asimilasi. Proses penyesuaian antara objek baru yang diperolehi dengan skema yang sedia ada. Proses asimilasi yang berlaku membolehkan manusia mengikuti sesuatu modifikasi skema hasil daripada pengalaman yang baru diperolehi. Okey, dia dah ada pengetahuan yang pertama, skema tadi. Okey, dia tambahkan lagi pengetahuan yang baru dia di dalam konsep asimilasi ini. Ini yang dipanggil asimilasi. Pengalaman yang lama ditambahkan dengan pengetahuan yang baru. Digabungkan sekali dalam konsep ini. Okey, dan yang seterusnya adalah implikasi. Okey, antara implikasinya adalah wujudnya perbezaan individu dalam kemajuan dan perkembangan setiap kanak-kanak. Dan yang kedua adalah cara belajar akan lebih berhasil apabila dia disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif kanak-kanak. Yang ketiga, bertujuan mengembangkan pemikiran kanak-kanak. Guru itu harus fokus kepada proses pemikiran kanak-kanak. Okey, kanak-kanak diberi kesempatan untuk melakukan eksperimen dengan objek fizik. Maksudnya dengan objek objek maujud lah. Okey, supaya mereka dapat merasai sendiri pengalaman mereka melakukan tugasan yang diberikan oleh guru. Okey, dan dapat berinteraksi bersama rakan sekelas mereka melakukan tugasan yang diberikan oleh guru itu. Dan seterusnya adalah sambungan kepada implikasi tadi. Guru harus memberi rangsangan kepada kanak-kanak supaya boleh berinteraksi dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Kanak-kanak juga perlu meneroka dan mendapatkan pengetahuan atau pembelajaran melalui interaksi dengan persekitaran. Kanak-kanak yang belajar melalui pengalaman tidak mudah merasa bosan dan belajar mereka akan lebih berhasil. Apabila kanak-kanak merasa seronok dengan pembelajaran mereka, mereka akan rasa lebih bersemangat untuk lagi belajar, dan hasil daripada pembelajaran mereka itu kita akan nampak perkembangan mereka itu meningkat atau tidak. Okey, dan kesimpulan. Okey, kesimpulannya adalah Piaget mengatakan bahawa setiap kanak-kanak mempunyai corak perkembangan mereka tersendiri. Oleh yang demikian, kanak-kanak di dalam kelas itu bukan sahaja berlainan peringkat kebolehan mereka, tetapi juga berlainan kecepatan perkembangan kognitif mereka. Beliau berpendapat bahawa perkembangan kognitif itu berlaku secara berperingkat dan peringkat yang pertama itu adalah amat penting bagi memasuki peringkat-peringkat yang seterusnya. Kerana perkembangan peringkat awal adalah asas kepada perkembangan yang berikutnya. Okey, itu saja. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.